Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari semua pelajar-pelajar NAMBI K3 yang disayangi. Hari ini kita akan pergi kepada topik baru, iaitu topik dari topik 6 ya dalam buku LP, iaitu demokrasi dan pilihan raya. Okey, objektif untuk pembelajaran kita hari ini mudah je. Pertama kita nak tahu tentang SPR ya. Satu badan ditubuhkan oleh kerajaan yang bertugas mengadakan pilihan raya di peringkat persekutuan dan juga Dewan Undangan Negeri. Ya. Kalau kita tengok senario politik yang berlaku pada hari ini dan kebelakangan ini, kita boleh mengagak ya. Kalau kita nak menamatkan konflik politik yang berlaku sekarang ini, kita memerlukan pilihan raya umum ya. Ya, pilihan raya umum yang memerlukan seluruh rakyat menggebeling tenaga untuk keluar pergi mengundi pemimpin yang baru ya. Okey, namun apa yang berlaku sekarang, kita masih berdepan dengan masalah pandemik COVID-19 ya, dan kita tidak mahu mengulang sejarah yang sama seperti yang berlaku dalam pilihan raya Sabah pada tahun lepas yang mengakibatkan akhirnya penyebaran ya COVID-19 ke dalam seluruh negara Malaysia dan angka kematian ya, angka jangkitan positif COVID-19 semakin meningkat sehingga ke hari ini mencecah ke 20,000 kes positif setiap hari ya. Okey, kita tengok SPR Suruhanjaya apa SPR? Pilihan Raya. SPR Suruhanjaya Pilihan Raya ya. Okey, kita tengok keanggotaan dia dekat sini. Ya, ini adalah 114 mengikut perlembagaan 114 Perlembagaan Persekutuan. Ada seorang pengerusi, 5 pengerusi dan 5 orang ahli. Okey, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Ini adalah pengenalan kepada SPR ya. Memegang jawatan sehingga umur 96 tahun dan jawatan anggota SPR ini boleh dipecat jika ianya didapati bankrupt ataupun melakukan pekerjaan lain dalam masa yang sama ataupun melantik diri menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Itu sebagai pengenalan. Ya, siapa dia yang menjalankan SPR ni sebenarnya ya. SPR ni adalah satu badan yang sangat-sangat penting apabila sampai ke peringkat kita nak mengadakan pilihan raya ya. Pilihan raya tu penting tak pada negara kita? Penting. Kenapa penting? Sebab ianya menjadi tunggak kepada sistem demokrasi di Malaysia. Betul? Apa sistem kerajaan kita sekarang? Sistem demokrasi berparlimen. Ya, demokrasi berparlimen, beraja dan berperlembagaan. Okey, kita tengok sekarang fungsi utama. Fungsi utama SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa dia fungsi utama dia? Okey. Fungsi utama dia pertama ialah dengan kuasa yang diberi melalui Pertuan Agong ya, melalui perundangan SPR boleh menjalankan kajian persempadanan semula. Tapi dengan syarat selepas 8 tahun. Apa maksud kajian persempadanan semula? Kawasan apa? Pengundian. Ya, kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk pengundian. DUN mana? Kawasan mana? Parlimen mana? Kan? Contoh dalam kawasan Banting ni, kalau kita tengok bahagian Tanjung Sepat apa semua tu, dia masuk Don Mori. Kalau tak silap saya, Don Mori. Dia masuk bahagian parlimen mana? Kenapa ada dua? Sebab kita ada ahli Dewan Rakyat bagi parlimen dan juga negeri. Ya. Okey. Dan SPR juga menjalankan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Siapa yang menjadi pemilih? Kita semualah pemilih. Ya. Kita semua adalah pemilih yang akan menentukan pemimpin negara yang kita pilih itu siapa. Ya. Menjalankan pilihan raya umum 5 tahun sekali kan? Okey, di peringkat negeri, pilihan raya ahli Dewan Undangan Negeri
Contohnya berlaku kat Sabah tahun lepas. Ya. Dan pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil ni berlaku apabila ada ahli dewan rakyat yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, ataupun yang meletakkan jawatan atau sebab sakit dan sebagainya tidak dapat menjalankan tugas. So perlu diadakan pilihan raya kecil untuk memilih wakil yang baru. Okey. Dan siapa yang boleh mendaftar sebagai pemilih? Kita semua warga negara Malaysia berumur 21 tahun. Okey, tidak hilang kelayakan. Maksudnya dia adalah warga negara Malaysia, tidak hilang kelayakan, tidak dilucutkan kewarganegaraan, tidak dibuang negeri dan sebagainya. Okey, mendiami mana-mana kawasan parlimen. Bukanlah dia bermakna dia adalah warga negara Malaysia. Contohnya awak belajar di Rusia. Boleh tak awak mengundi? Boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab bukan warga negara. Kalau tak warga negara memang tak boleh. Tapi awak warga negara kan? Awak duduk Selangor. Katalah awak belajar di overseas kat Rusia. Boleh tak? Boleh tak mengundi? Awak cukup umur 21 tahun. Awak berasal daripada katalah TPG, Teluk Perima Garang. Awak belajar di Rusia. Boleh mengundi tak? Boleh. Boleh lah. Kenapa boleh? Sebab awak warga negara. Tak perlu balik lah. Undi pos kan cikgu? Ya, awak akan mengundi melalui pos. Ya, wajib jalankan tanggungjawab tu ya. Kalau ada pilihan raya tahun depan ataupun mungkin hujung tahun ni ada pilihan raya, selepas apa yang berlaku sekarang ni, kena ambil tahu apa yang berlaku hari ini. Jika Perdana Menteri mengumumkan letak jawatan, seorang Perdana Menteri interim akan akan menjalankan tugas. Lepas itu kita kena menghadapi pilihan raya ataupun terpulanglah kepada Jana Pertuan Agong untuk menantik Perdana Menteri yang baharu menggantikan Perdana Menteri interim. Interim adalah Perdana Menteri sementara. Sebab sesebuah negara tidak boleh tak ada nahoda. Kalau tak ada nahoda, umpama kapal. Nampak kapal ni? Saya buat kapal ni. Kapal ni kalau tak ada bernahoda dia akan hanyut. Hanyut lautan yang luas. Jadi kena ada nahoda. Okey, seterusnya. Medium. Nak tanya boleh? Ya, silakan. Yang syarat dia kan 21 tahun ke atas kan, tapi kan macam yang baru-baru ni cakap 18 tahun dah boleh daftar untuk pilihan raya. Tu betul ke? Ya, itu ada rumours tapi saya belum dapat kepastiannya lagi. Yang tu adakah umur 18 tahun dah boleh mendaftar sebagai pemilih. Kita hanya tunggu je keputusan daripada SPR. Kalau dia kata boleh, dan jangan lupa semua pelajar ni dah umur 18 kan? Ke belum? Belum. Dah. Umur berapa sekarang? 18. 18 lah ke? Umur 81. Semua boleh pergi mendaftar ya. Pengundian kalau sekiranya pilihan raya diadakan pada tahun hadapan. Kalau pendaftaran pemilih itu nak dibuat dalam masa yang cepat, ad hoc contohnya pilihan raya diadakan hujung tahun ni juga, awak tak boleh memilih lah. Ya? Tapi itu semua belum pasti lagi. Sebab umur 18 ni dikatakan belum matang lagi. Balik suka ber-TikTok lagi kan? Betul tak? Tak betul? Jadi belum lagi keputusan yang muktamad belum dikeluarkan lagi sama ada umur 18 boleh mengundi. Tapi dalam perlembagaan menetapkan umur 21 tahun ya. Okey. Seterusnya kita tengok maksud hilang kelayakan. Apa maksud hilang kelayakan? Tidak siuman dan menjalani hukuman penjara. Orang gila, boleh dia mengundi? Tak boleh. Dia sendiri tak boleh uruskan diri dia. Kan? Ataupun dia didapati bersalah mengedar dadah dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan. Boleh? Kalau dia masih menjalani hukuman penjara, dia tidak boleh mengundi. Hilang kelayakan dia untuk mengundi. Ya? Kalau mati, lagilah tak boleh. Boleh hidup semula mengundi? Tak boleh. Atau masih dalam penjara. Ya? Dan bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Maksudnya mungkin dalam pilihan raya dia ada cheating kat sini. Menipu dan sebagainya. Tak boleh. Lepas tu memperoleh kerakyatan asing. Ini biasa yang berlaku ialah ada dua kerakyatan. Awak rakyat Malaysia, awak belajar katalah awak belajar dekat Turki lah kan. Duduk lama kat Turki, kerja kat Turki, semua duduk Turki, dah bersemenda kat Turki. Dan awak minta warga negara Turki dapat pula kerakyatan Turki kan. Jadi awak kena pilih salah satu. Jadi kalau awak ambil kerakyatan Turki, awak hilang kerakyatan Malaysia. Tak boleh ada dui kerakyatan. Tu maksudnya peroleh kerakyatan asing dan awak tidak layaklah untuk mengundi. Okey? Okey, seterusnya. Hari ni kita tak ada nak lama-lama sangatlah kelas sebab Madam dah beritahu tadi Madam pun tak berapa center hari ni kan. Rasa macam sedih lah kan. Ni kelayakan calon. Kelayakan calon. Nanti saya hantar ni. Ini sebenarnya ada dalam buku LP. Tapi saya buat dalam bentuk rajah ni untuk dia lebih menarik dan mudah diingati kan. Kelayakan calon maknanya kita lah. Kita ke? Kan, ini calon yang akan bertanding. Calon yang akan bertanding dalam pilihan raya dalam penamaan calon. Ya. Bermastuatin maksudnya mendiami. Mendiami dalam kawasan parlimen yang dia nak bertanding. Berumur 21 tahun ke atas. Kalau kita tengok ni secara teorinya sajalah berumur 21 tahun ke atas. Kalau kita tengok yang paling muda itu pun Sadik Sigaraga apa tu? Apa nama dia? Sadik. Saya tak minat kat dia tu. Kan? Tak batang. Walaupun dia pandai berhujah kan, berpidato. Dia berumur lebih daripada 21 tahun. Ada tak yang jadi ahli Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri umur 1 tahun? Ini hanya dalam perlembagaan saja. Tapi jarang lah, tak ada lah, saya rasa tak ada. Yang umur 21 tahun dapat dilantik menjadi ahli Dewan Rakyat. Mendiami negeri yang bertanding, tempat dia bertanding. Ya, kalau dia asal dari Podisen, contohnya Anwar Ibrahim kan, dia menjadi wakil Dewan Rakyat Parlimen bagi Podisen lah. Ya, tak boleh ambil kawasan orang lain. Ambil kawasan orang lain mahu kena tengkuh kepala kan. Okey. Seterusnya, kita tengok seterusnya pula. Okey. Ini tempoh pilihan raya. Pilihan raya secara umumnya, satu penggal adalah 5 tahun. Tahu kan semua yang tu? Masa form 5 pun dah belajar kan? 5 tahun sekali. Okey? Tapi boleh tak pilihan raya dia adakan tak cukup 5 tahun? Siapa tahu jawapan? Boleh tak? Boleh. Okey, kenapa boleh? Kalau diubah. Apa yang berubah? Kalau dibubarkan awal. Siapa yang boleh bubarkan? Yang di Pertuan Agong. Ya, Yang di Pertuan Agong. Perdana Menteri. Ya, Perdana Tuan Agong dengan perkenan Perdana Menteri. Pembubaran parlimen berlaku, so kita kena buat pilihan raya dalam tempoh 60 hari. Adun dan juga parlimen sama. Kalau berlaku kematian dalam satu kawasan adun, Dewan Undangan Negeri, kena ada pilihan raya kecil untuk menggantikan ahli Dewan Rakyat yang baru dalam masa 60 hari. Sebab itu baru-baru ni Perdana Menteri, baru-baru ni lah dalam sebelum bulan Ogos kan, Perdana Menteri telah menggunakan Akta 150 dalam perlembagaan mengisytiharkan darurat bencana alam. Salah satu tujuannya untuk mengelakkan pilihan raya di Sabah. Kerana ada kematian dalam Dewan Undangan Negeri Sabah dan sepatutnya pilihan raya itu telah lama diadakan. Tapi disebab kita menggunakan perkara 150 dalam perlembagaan, persiaran darurat telah menghentikan pilihan raya tersebut. Dan juga persidangan parlimen. Dan bila lepas bulan Ogos, maksud belum lepas lagi, sekarang bulan Ogos kan. Persiaran darurat tu sehingga Ogos. Belum sampai habis bulan Ogos lagi. Dah masing-masing parti pembangkang semua dah hara semua dah kan.
Semua nak berebut jawatan semula kan. Buat persidangan parlimen hari ini akan diadakan undi usul percaya kepada Perdana Menteri. Jika Perdana Menteri tidak mendapat undi yang cukup, jadi kalau mengikut perlembagaannya dia kena meletakkan jawatan. Ya. Kalau kita tengok 12 orang ahli daulat rakyat telah menarik diri dari menyokong Parti Perikatan Nasional. Itu menyebabkan Sri Muhyiddin Yassin kehilangan undi. Ya. Jadi sepatutnya dia kena dapat undi mudah. Okey, dalam Dewan Parlimen kita ada 222 ahli daulat rakyat kan. Okey, kalau kita dapat undi mudah berapa? Separuh daripada ni berapa? 110 kan? Dia kena tambah 1. So jadi undi mudah. Betul? 111. 111. 111. Jadi dia kena dapat sekurang-kurangnya 112 lah. Itu kita kata undi mudah. Majoriti mudah. Tapi jika majoriti mudah ni, sebuah kerajaan dibentuk berdasarkan majoriti mudah, kerajaan tu tidak stabil. Contoh apa yang berlaku sekarang lah. Kerajaan tidak stabil. Kalau yang paling mantap kerajaan dalam undian dia mendapat 2/3 majoriti suara di parlimen. 2/3 ni baru mantap. Seperti kerajaan-kerajaan sebelum ini. Kan, sebelum Pakatan Harapan menerajui negara kita, lepas tu Kerajaan Perikatan Nasional dah mula goyah kan, mesti dapat banyak ni. So dalam pilihan raya umum yang akan datang, pastikan beritahu mak ke abang ke saudara semua kau pergi mengundi. Pastikan kita kena undi, orang kita mesti kena dapat 2/3 untuk menjadikan kerajaan sebuah kerajaan yang mantap. Bila kerajaan mantap, barulah rakyat boleh apa? Boleh apa? Berdiri di belakang pemimpin ya, dengan tegak, menjalankan urusan perjuangan seterusnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, kan? Jangan jadi seperti Singapura. Kaum Melayu lah kaum minoriti di Singapura. Kan? Orang nak jadi Singapura ataupun jadi Pulau Pinang. Saya bukan bercakap tentang rasisme atau perkauman ni. Saya bercakap tentang hakikat. Ya? Hakikat. Okey, seterusnya. Kita tengok. Terdapat kekosongan kursi, maka pilihan raya juga diadakan dalam tempoh 60 hari. Ini tadi yang saya dah bincangkan tadi kan. So yang angka-angka ni semua, saya beritahu tentang majoriti mudah dan juga majoriti 2/3 suara dalam Dewan Parlimen. Okey, kerajaan yang mantap kena dapat berapa? Saya ulang balik sekali lagi, kena dapat berapa? Berapa suara? 2/3. 2/3. Jadi nak pastikan dapat 2/3, siapa kena pergi mengundi? Calon-calon yang telah berdaftar dengan SPR, calon-calon pemilih yang telah berdaftar dengan SPR, ya. Okey, ni kita dah pergi tadi. Okey, mana dia? Sekejap. Okey, yang ini tempoh pilihan raya kita dah. Tempoh pilihan raya, okey ni. Okey, sekarang kita pergi pada proses pilihan raya. Sebenarnya dalam topik 6 ni dia tak banyak tau. Dia tak banyak yang kena belajar. Dia tentang SPR dan juga fungsi SPR dan proses pilihan raya. Tak banyak pun. Ini je. Okey. Proses pilihan raya ini saya ambil lah daripada buku teks juga. Sebab saya tengok LP ni dah lengkap dah ni. Ini semua kan. Ni. Ataupun kita tangguh besok lah yang ni. Proses pilihan raya. Kita habiskan kelas sampai di sini dulu. Ya. Ataupun kita pergi yang ni dulu. Yang bawah-bawah ni besok. Ya. Okey, kita tengok sikit yang ni. Proses pilihan raya. Okey, dia ada deposit calon, petition dan juga penyata belanja. Yang ini adalah istilah-istilah undang-undang awak kena tahu apabila melibatkan SPR. Okey, kita tengok. Seorang calon nak bertanding dari peringkat parlimen, ini ada deposit yang dia kena bayar, RM10,000. Peringkat adun, RM5,000. Okey, duit ni akan burn
Hilang deposit jika dia tidak mendapat 1/8 undi berbanding dengan jumlah undi calon lain. Okay, saya bagi tugasan sikit sekarang. Sekejap je. Katalah awak yang bertanding ada 3 calon. Parti X, parti A, parti B, parti C. Okay, parti A tu adalah calon bebas. Calon bebas, dia masuk bertanding, dia peringkat parlimen, dia bayar RM10,000 kan? Calon bebas. Parti B dengan parti C ni parti kerajaan dengan pembangkang lah. Okay, so sekarang parti B dapat RM100,000 undian. Saya bagi jumlah sikit je lah Parti B dapat RM10,000 undian. Parti C dapat RM5,000 undian. So semua ada RM15,000. Berapa parti bebas tadi tu, dia nak selamatkan duit dia RM10,000 ni, dia kena dapat lebih daripada 1/8. Berapa dia kena dapat? Kira sekarang. Berapa? Pakai kalkulator tak tahu. 1/8 dia kena dapat berapa? Jumlah undian semua berapa? Dia kata berapa tadi? Saya bagi angka sikit tadi, RM15,000 je kan? Dia kena dapat berapa? Siapa ada jawapan? 1875. Ya betul, pandai. Siapa tu? Kaisha ya? Dia kena dapat lebih daripada 1875 undian. Ya, kalau tak duit dia hangus RM10,000. Ya. Okey, so proses dia, keputusan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, dia boleh dicabar di mahkamah. Di mana? Mahkamah Tinggi. Dalam masa 21 hari selepas pengumuman pilihan raya diadakan. Okey, katalah parti bebas. Dia masuk bertanding. Dia rasa dia tak percaya yang dia tidak mendapat undi. Ya, sebab dia rasa dia famous lah. Dia rasa dia boleh dapat mengalahkan parti B dan C. Jadi dia nak mencabar keputusan SPR, dia boleh pergi meminta Mahkamah Tinggi. Ya, membicarakan semula keputusan pilihan raya ini. Ya, maknanya dia mendakwa berlaku ketidaktelusan dalam proses pilihan raya dijalankan oleh SPR. Dia cabar. So dia boleh pergi mahkamah dalam masa 21 hari selepas keputusan diumumkan, dan kalau sekiranya Mahkamah Tinggi juga memberi keputusan yang sama, dia masih boleh buat rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Tapi ianya mengambil masa lah. Biasanya parti bebas tu dia tak nak pun pergi ke mahkamah, ambil masa. Turun naik mahkamah ni bukan senang. Ya, ambil masa dan tenaga, kos. Ya. Okey, dan seterusnya penyata belanja. Penyata belanja ni maksudnya setiap calon yang bertanding dalam pilihan raya, dia kena buat satu penyataan perbelanjaan yang digunakan. Biasa di peringkat parlimen tidak boleh melebihi RM200,000, DUN RM100,000. Ya, dan dia kena buat laporan ke SPR 31 hari selepas keputusan diwartakan. Apa tujuan penyata belanja ni? Sepatutnya adalah untuk mengelakkan, memastikan calon-calon bertanding itu tidak menggunakan politik wang. Ya, rasuah lah maksudnya kan. Jadi biasa benda ni on paper boleh dimanipulasi. Ini just syarat sajalah yang ditetapkan oleh SPR. Saya ingat dulu 5 tahun lepas, bukan 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, saya pergi mengundi saya duduk menetap di Banting, saya dah mengajar di sini kan. Saya mendaftar sebagai pemilih di Seremban Negeri Sembilan sebab saya sebelum tu mengajar di Seremban. So saya pergilah ke sana mengundi, saya dapat duit RM50. Ya, dibayar cash. Ini yang dikatakan perbelanjaan dikeluarkan oleh parti-parti politik. Ya, dia tak kira lah siapa yang bertanding masa tu. Katalah dia kata, okey, awak undi parti X, so awak dapat RM50. Tak kira siapa yang awak undi, sebab undi ada rahsia, dapatlah RM50. Dapatlah duit minyak.
Itu maksudnya perbelanjaan-perbelanjaan dari segi meraih undi, dari segi banner, dari segi kempen dan sebagainya. Itu maksudnya penyata perbelanjaan yang kena dideklar oleh calon-calon bertanding kepada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Okay? Alright. Jadi yang ini proses pilihan raya kita akan lihat pada hari esok lah. Kita stop sampai di sini dulu. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini sebenarnya kita tengok apakah dia SPR, okey? Apakah dia SPR, agensi apa dan bagaimana ia menjalankan tugasnya dan bagaimana proses pilihan raya itu diadakan dalam negara kita bagi mencapai tujuan mewujudkan sebuah negara yang demokrasi, ya, sebab sistem kerajaan kita adalah sistem demokrasi beraja, demokrasi berparlimen, beraja berperlembagaan. Okay, saya stop recording dulu. Ada soalan nak tanya?